A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Pertama saya minta maaf sebab terlewat. Jadi insya-Allah terlewat ni sebab saya tersilap. Biasa setiap hari kelas mula 10.30. Jadi hari Isnin je kita mula pukul 10. Jadi saya keliru. Jadi untuk mengelakkan daripada kekeliruan supaya tidak berulang, insya-Allah kelas hari Isnin pun kita akan mula 10.30. Start minggu depan kelas hari Isnin kita akan mula insya-Allah pukul 10.30 pagi. Kita standardkan daripada Isnin sampai Jumaat. Dan kalau ada hari Ahad, hari Sabtu pun pukul 10.30 insya-Allah. Okey, kita sambung tadabbur surah Al-Ghashiyah. Surah tentang hari kiamat. Setelah Allah beritahu tentang suasana kiamat dan keadaan ketika berlaku kiamat, antaranya ialah manusia terbahagi kepada dua golongan, tidak ada yang ketiga. Dan Allah sebut, Allah tak kata satu golongan kafir, satu golongan beriman, tapi Allah sebut ciri-ciri ataupun sifat dua golongan tersebut. Supaya apa? Supaya kita dapat muhasabah diri kita, kita masuk dalam kumpulan mana. Kalau Allah kata satu kumpulan orang kafir, kita daripada awal lagi kita kata bukan kita, tapi sifat tu ada pada kita. Dan kalau Allah kata satu kumpulan lagi, kumpulan orang beriman, kita perasan kita, pada sifat orang beriman tidak ada pada kita. Maka sebab tu Allah tak sebut orang kafir ataupun orang beriman, tapi Allah sebut sifat-sifat mereka yang ada ketika hari kiamat nanti. Apa sifat-sifat mereka, apa ciri-ciri mereka. Kalau ada ciri ni, maka berimanlah kamu. Kalau tak ada, kamu kumpulan yang kafir. Walaupun kat dunia kamu mendakwa kamu orang beriman. Jadi Allah sebut sifat pertama, golongan pertama ialah wajah yang khasyiah, tunduk, hina. Dan kerana apa Allah bagi tahu? Sebab amilatun nasibah, sebab amalannya yang sia-sia. Sama ada amalan yang dilakukan di dunia semuanya sia-sia, maknanya kerja dia memenatkan sahaja, tidak ada hasil. Di akhirat tidak ada hasil walaupun satu sen. Bahkan Allah kata Allah jadikan semuanya debu. Ataupun amalan dia di akhirat juga menambahkan lagi penatnya, iaitu keadaan dia dirantai, dia mengheret rantai, dia berjalan muka ke bawah, mata buta, telinga pekak. Semua tu keadaan itu memenatkannya. Dan dia pula berdiri daripada mahsyar selama 50,000 tahun dalam keadaan panas matahari sejengkal dan bermandikan peluh. Semua tu nasibah, memenatkan. Dan lagi memenatkan ialah tasla naran hamiyah, dia akan masuk neraka hamiyah. Dan lagi menyeksakan, dia akan minum air panas yang mendidih. Dan dia akan makan makanan yang dhari', yang busuk, yang berduri, yang sedikit pun tak hilang lapar dan tak mengenyangkan. Kemudian golongan kedua Allah sebut ciri-cirinya, iaitu lawan kepada wajah yang tunduk, yang hina, ialah amilatun wujuhun yauma idzin naimah, wajah yang berseri-seri. Kenapa wajah ni berseri? Sebab amil li sa'yiha radiyah, kerana amalannya, semua amalannya semasa kat dunia ialah amalan yang diredai oleh Allah, bukan diredai oleh manusia. Yang dia buat tu semua ya Allah redha, walaupun kadang-kadang berlawanan dengan nafsu dan berlawanan dengan kehendak masyarakat. Tapi yang dia buat itu yang diredai oleh Allah.
maka mukanya di akhirat besok berseri-seri. Bahkan nikmat yang lagi besar ialah mereka berada fi jannatin aliyah, dalam syurga yang tinggi. Dan mereka tidak akan disakiti dengan apa-apa perkataan yang lara, yang sia-sia, mengumpat ke, perli ke, dengki dan sebagainya. Dan mereka akan minum sentiasa daripada mata air ataupun sungai yang 4 sepanjang masa, setiap saat. Dan tempat mereka pula bukan sahaja di syurga yang tinggi, tapi tempat mereka duduk pun fiha sururum marfu'ah, mereka berada di atas pelamin yang tinggi, yang boleh ditinggikan dan boleh direndahkan. Dan hidangan, bekas makanannya, bekas minumannya adalah daripada yang terbaik. Wa akwabun mawdu'ah, siap diatur. Wa namarikum masfufah, dan bantah-bantah dan hampara yang siap tersusun, dan semua sudut, semua tempat ada hamparannya. Jadi dengan dua nikmat ini, dengan dua bentuk ni, dua sifat ni, kalau manusia yang waras, dia pastilah memilih nikmat yang dalam syurga. Tapi kalau manusia tak waras, dia tetap akan memilih untuk berada dalam neraka, minum air panas yang mendidih, pakai baju daripada neraka, makan buah dori', minum ghislin, darah yang bercampur dengan nanah. Bila tidak waras dan tidak kenal Tuhan. Okey, setelah habis Allah sebut dua kumpulan ni, dua golongan di akhirat besok, maka ayat hari ini Allah nak sebut kaitan ayat hari ini dengan cerita yang lepas ialah Allah nak beritahu kenapa yang beriman tu berjaya menjadi orang beriman, berjaya melakukan amalan yang Allah redha, dan berjaya insya-Allah akan dapat nikmat dalam syurga. Kenapa? Dan kenapa pula orang yang tak beriman, yang kufur kepada Allah, penat kerja kat dunia, pergi ke akhirat sia-sia, masuk pula neraka? Kenapa? Sebab ayat yang akan datang. Kadang-kadang dua kumpulan ni duduk di tempat yang sama, bangsa yang sama, dan sama-sama duduk depan Nabi, tapi satu ke neraka, satu ke syurga. Bukan sebab wahyu tak sampai, bukan sebab berbeza bangsa, bukan sebab berbeza income, pendapatan, tak. Sebabnya ni ayat seterusnya. Nah, okey. Allah bertanya dengan soalan A. A ni apakah? Dan kita dah belajar sebelum ni, soalan dalam bahasa Arab dia panggil istifham. Istifham soalan. Soalan terbagi pada dua. Satu, hakiki. Yang kedua, majazi. Jadi kalau soalan hakiki ialah Allah nak tahu, soalan untuk mengetahui tentang ilmu, tentang apa-apa saja maklumat. Iaitu soalan direct lah. Apa khabar? Dah pergi Mekah kah? Belum tidur ke? Itu soalan hakiki. Yang kedua, soalan majazi yang bukan nak jawapan. Tapi tujuan dia apa dia? Nak perli, nak mencela, nak mengingkari, ataupun nak menegaskan. Contoh, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan hati? Itu soalan majazi tapi nak takrir. Maksud dia ialah sesungguhnya kami telah lapangkan. Dan di awal surah Al-Ghasyiyah, soalan apa dia? Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Itu soalan majazi. Allah bukan nak jawapan. Dan apa tujuan majazi? Tujuannya ialah takrir. Allah nak beritahu kepada Nabi, hal ataka, iaitu sesungguhnya, itu penegasan. Sesungguhnya telah datang kepada engkau cerita hari kiamat. Maka tugas engkau apa? Tugas engkau ialah sampai cerita tersebut kepada semua umat kamu. Okey, soalan di sini apa tujuan dia? Soalan ni majazi, tapi apa tujuan? Taubih. Dia panggil taubih. Soalan mencela. Yang merupakan, inilah sebab kenapa manusia akhirnya tak beramal, tak beriman kepada Allah, dan akhirnya amalannya memenatkannya dan sia-sia,
dan dia masuk neraka. Sebab apa? Ni sebab itulah Allah mencela ni. Iaitu, apakah maka tidak yang zuruna, mereka melihat ilal ibil, kepada ibil apa dia? Unta. Dalam Quran kita akan jumpa beberapa perkataan yang berbeza, tapi bila diterjemah unta. Salah satunya dalam ayat ni, al-ibil. Al-ibil. Mak dia ada unta. Lagi kita jumpa perkataan apa? Ingat kisah Nabi Saleh, kan? Apa mukjizat Nabi Saleh? Unta, kan? Tapi dalam Al-Quran Allah guna perkataan apa? Apa dia? Naqah. Wa naqatallahi wa sukyaha. Naqah. Unta juga. Ada satu lagi ayat Allah kata apa? Kepada orang kafir, la yadkhulu al-jannah hatta yalijal jamalu sammal khiyat. Ayat Quran, cuba buka. Surah apa? Ini Quran ni. La yadkhuluna al-jannah. Orang kafir tidak akan masuk surga hatta, sehingga yaliju. Hatta yalija. Yalija ni masuk. Kita ada baca doa tak? Doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairan. Ni mesti tak baca ni, khairal maulid. Maulid daripada walaja, masuk. Aku mohon pada engkau khairal maulid, sebaik-baik tempat masuk. Okey. Mereka tidak akan masuk syurga, orang kafir. Sehingga jamal. Jamal apa dah? Unta juga. Jamal. Sehinggalah unta masuk sammal khiyat. Lubang jarum. Apa maksud tu? Apa yang Allah nak begitu? Tak mungkin, kan? Unta besar nak masuk lubang jarum. Maknanya orang kafir kekal dalam neraka. Okey. Jumpa Syakir, ayat apa ni? Surah Al-A'raf ayat Al-A'raf ayat 40. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu apa beza ni. Ibil, naqah, jamal. Ada satu lagi sebenarnya. Ka'annahum jamalatun safra. Siapa ingat ayat tu? Ka'annahu jamalatun safra. Surah Mudassir. Jamalatun. Kan surah Mudassir. Bagian akhir. Ayat berapa? Farrat min kaswarah. Mursalat. Ayat 33 kan? Kemudian? Lepas tu? Lagi? Lagi? Mana ada perkataan jamal? Jimalatun. Jimalatun, kan? Dia terjemah apa? Unta, kan? Tengok, kalau kita terjemah, semua dia terjemah unta, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab berbeza. Okey. Al-ibil, unta, semua sekali jenis unta.
Semua sekali jenis unta, laki, betina ke, jantan ke, gemuk ke, kecil ke, semua dipanggil ibil. Okey. Naqah, unta betina. Yang mukjizat Nabi Yusuf dia panggil naqah. Sebab apa? Sebab itu unta betina. Jamal, unta jantan. Kalau naqah, unta betina. Jamal, unta jantan. Kalau jimalatun, jamak kepada jamal. Iaitu unta jantan. Unta jantan. Jadi kalau jamal ni, dia unta jantan, tapi syarat dia apa dia? Mesti yang besar, yang gemuk. Yang dah boleh melahirkan anak. Kalau yang kecil, dia tak panggil jamal. Sebab tu Allah buat contoh ni, orang kafir tak boleh masuk syurga sehingga unta yang mana masuk ni? Jarum. Unta yang besar. Tak apa, itu tulisan je. Dia macam salawat dah. Salawat kadang-kadang Quran tulis macam ni kan? Kita tulis salawat. Dia itu tulisan, tak apa. Okey. Jadi sekarang Allah kata, tidakkah mereka melihat? Dia sebenarnya yang zuru ni melihat ke memerhati? Beza tak? Kalau melihat, apa dia bahasa Arab? Melihat. Melihat dengan mata. Tak, nazara daripada ni lah. Ya, yara. Kalau fi'al madhi, ra'a. Kalau mudhari', yara. Kan? Kalau ramai, yarawna. Yarawna. Yang ni, yang zuru daripada perkataan nazara. Nazara. Kalau mudhari', yang zuru. Kalau seorang kan, kalau ramai, yang zuru nak. Jadi tengok penggunaan bahasa cukup tepat. Allah tak guna perkataan yarau. Sebab berbeza dengan yang zuru. Yang Allah cela mereka sebab apa? Sebab mereka tak yarau ke, mereka tak yang zurun. Yang zurun. Kalau yarau ni tengok sepitah lalu je tengok kan? Tak. Yang tu orang Arab tengok, tak ada masalah. Yang orang Arab tak buat, yang Allah cela pada, mereka tak memerhati. Memerhati apa ni? Ialah kepada unta, tengok apa ni? Perhati, bukan perhati pada unta ni. Soalannya apa? Kaifa, bagaimana? Khuliqat, ia diciptakan. Jadi sekarang, yang Allah suruh apa dia? Fikir. Tengok ke fikir? Fikir. Okey, fikir. Fikir apa ni? Kepasangan. Pasal. Ciptaan? Okey, kenapa Allah suruh perhati bagaimana unta dicipta? Sebenarnya apa message? Apa tujuan perintah Allah supaya manusia perhati ciptaan unta? Unta tak bila sekali 3 bulan boleh tahan. Tak, itu cara kita perhati. Tapi apa hasil yang Allah nak daripada pemerhatian itu? Hebatnya. Targetnya ialah supaya Allah nak bagi tahu siapa aku yang sebenar. Allah jadikan dia tak nampak. Tapi banyak tak bukti-bukti yang menunjukkan Allah yang tak nampak tu sangat hebat? Banyak tak? Banyak. Sebab tu Allah jadikan makhluk dia berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai bentuk. Supaya apa? Supaya manusia kenal kehebatan Allah melalui ciptaan yang berbagai-bagai dan hebat. Kalau Allah jadikan kambing, semua binatang yang dimakan oleh manusia, semua bentuk kambing je. Jadi orang tak akan nampak kehebatan Allah kan? Okey. Jadi perintah di sini ialah perhati, bukan perhati pada unta. Tak. Ini arahannya. Perhati bagaimana unta dicipta. Okey. Kemudian Allah guna fi'il apa ni? Yang zuru fi'il apa? Mudhari' ke amar? Amar ke madhi? Mudhari'. Apa tanda mudhari'? Fi'il mudhari'. Habis kenapa ada dua jawapan tadi? Fi'il mudhari'. Okey, mudhari' menunjukkan apa? Sedang lagi
sepanjang. Maksud apa ni? Bila Allah guna perkataan mudhari', ada maksud, iaitu Allah nak manusia sentiasa memerhati ciptaan dia. Kalau sekali setahun, tak menepati perkataan yang zurun. Sekali seminggu, belum. Yang menepati apa dia? Tengok je ciptaan Allah, terus berfikir. Dan banyak tak ciptaan Allah? Kita jumpa setiap hari tak? Bukan setiap hari, setiap saat. Bahkan Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada ciptaan diri kamu tu, kamu tak berfikir ke? Macam-macam yang kita boleh fikir untuk merasai kebesaran Allah. Sebab makhluk Allah ada depan mata kita setiap saat, di mana-mana saja kita berada. Okey. Cuma sekarang, kenapa Allah, yang pertama Allah tanya tentang unta. Kenapa mereka tak perhati ciptaan unta? Lepas tu langit. Lepas tu jibal, gunung. Lepas tu bumi. Dia antara ciptaan langit dengan unta, yang mana lebih besar dan menunjukkan kehebatan Allah? Langit. Kenapa sebut unta dulu? Sebab tu Allah kata tengok ke langit dulu. Lagi nampak kehebatan Allah kan dibanding dengan unta. Sebab unta dekat dengan dia. Ha? Sebab unta tu ada depan dia, dekat dengan dia. Mungkin dia boleh tengok. Betul. Satu, dekat depan mata dia dan dia tengok setiap hari. Satu. Yang kedua, orang Arab ni boleh hidup dengan unta. Kalau tak ada unta, agak-agak apa jadi? Mati ya susah. Mati. Kenapa mati? Sebab unta dia peluang hidup dia. Sebab Mekah ni tanah padang pasir. Dia tak ada tumbuhan, tak ada bahan galian, kelapa sawit tak ada. Sumber untuk makan memang tak ada. Maka dia ada satu je sumber makanan dia, iaitu dengan berniaga. Berniaga ke mana? Rihlatul syita'i was-saif, ke Syam dan okey, nak pergi berniaga, nak cari barang kat sana, nak bawa balik. Kalau tak ada unta, agak-agak apa jadi? Mati. Jadi satu, Allah sebut unta dahulu sebab unta ni ada depan mata dia, dia tengok setiap hari. Yang kedua, manfaat unta kepada mereka sangat besar. Ada yang menjadi kaya gila dengan unta ni. Dengan unta dia boleh minum susu, dengan unta dia boleh makan dagingnya, dengan unta dia boleh guna kulit unta untuk buat pakaian, dengan unta dia boleh musafir, perjalanan yang begitu jauh, dengan unta dia boleh berniaga, menjadi kaya yang luar biasa. Bahkan di Mekah orang kata ada orang Mekah yang betul-betul kaya ni, bekas makanan dia daripada emas. Kalau ada 1000 unta, memang kaya gila lah. Kan? Jadi Allah sebut benda yang paling dekat dan paling banyak memberi manfaat pada orang Arab yang kufur kepada Allah. Punca apa mereka kufur? Kenapa mereka kufur? Tak, itu yang datang kemudian. Kan Tidak melihat kebesaran Allah. dia tak berfikir ni. Dia tidak yang zurun. Sebab tu Allah mencela ni. Kenapa kamu tak perhati kehebatan Allah melalui ciptaan unta? Sedangkan unta tu depan mata kamu dan paling banyak memberi manfaat pada kamu. Punca kamu tak perhati, kamu tak kenal Tuhan, tak beriman dengan Allah. Tak beriman dengan hari kebangkitan. Sebab apa? Sebab dia kata kalau manusia dah mati, dah hancur, Allah tak boleh bangkitkan semula kan? Jadi cuba perhati pada unta. Unta tu apa kelebihan dia? Saya nak tanya, bila Allah kata Allah nak cela ni, manusia yang tak perhati pada ciptaannya. Bila Allah cela, tak perhati tu berdosa ke ataupun tak berdosa? Berdosa. Apa bukti, apa dalil bahawa tak perhati ciptaan Allah berdosa? Apa dalil? Allah cela. Bila Allah cela, makna perbuatan tu berdosa. Apa ni? Dia tak salat? Bukan. Dia tak puasa? Bukan. Dia tak tutup aurat? Bukan. Yang Allah cela, yang menyebabkan berdosa ialah tak berfikir. Boleh? Makna apa tu? Satu ibadat yang paling penting yang ramai orang Islam tak perasan, dan ibadat ni adalah wajib, dan dengan ibadat inilah manusia boleh kenal Tuhan, cinta Tuhan dan taat pada Allah. Ibadat apa? Berfikir. Ibadat ni banyak kan? Ibadat ni ada badaniyah, ibadat yang melibatkan badan. Ada ibadat melibatkan maliyah, harta. Kan? Ada ibadat melibatkan qalbiyah.
Ibadat yang melibatkan badaniah apa dia? Solat, kan? Puasa, mengerjakan haji, ibadat yang melibatkan maliah, harta, zakat, dan juga termasuk pergi haji kan, kena ada duit kan. Yang ni manusia buat, yang ni pun manusia buat. Tapi satu lagi ibadat yang manusia jarang buat, yang menyebabkan apa? Mereka tak berlomba nak beramal dan tidak ada fastabiqul khairat, iaitu ibadat qalbiyah, berfikir. Ni ramai manusia sesat sebab tak mula daripada sini kan. Okey, jadi tak berfikir tentang ciptaan Allah adalah berdosa. Okey, kita dah baca ayat ni kan, bahkan banyak ayat Quran yang Allah menyuruh kita supaya berfikir. Kita dah berfikir ke belum? Belum. Mana kita berdosa tak sepanjang sebelum ni? Dosa. Tapi muka tak nampak macam muka berdosa je. Sebab kita jawab soalan pada kuliah ni. Okey, sekarang saya nak tanya, apa Kita fikir, ini masalah ni. Yang Allah suruh fikir, kita tak fikir. Yang Allah tak suruh, kita fikir habis berjam-jam setiap hari. Okey, sekarang kita nak lepaskan diri kita daripada dosa, iaitu kita nak fikir tentang ciptaan unta yang Allah perintah ni. Okey, boleh sebut tak apa kelebihan unta yang Allah sampai Allah kata perhatikan ciptaan unta? dia boleh hidup tempat panas. Binatang lain boleh hidup tempat panas? Dia boleh tahan air. Ha? Tunjuk benda yang luar biasa yang tak ada pada binatang lain. Kalau duduk tempat panas, Dia mungkin... boleh simpan air 3 bulan. Ustaz. Ha? Dia boleh simpan air 3 bulan. Betul tak maklumat ni 3 bulan? Mana baca. Jawapan tanpa berfikir. Bahaya tu. Jawapan tanpa berfikir. Jawapan menembak kan. Tu bahaya tu. Dia, ulama buat kajian. Orang Arab sendiri yang tahu unta ni boleh tahan berapa lama tanpa makan dan minum siapa? Orang Arab lah. Lepas tu dia boleh tahu. Hati betul maklumat dulu 8 hari. Bukan 3 bulan. Kalau dia minum, dia boleh minum air 1/3 daripada badan dia. Kalau berat badan dia 400 kan, 400 kg. Maka dia boleh minum air sebanyak 100 kg. Dia simpan kat mana? Saya tak pandai melukis macam ni kan. Kan? Ni, ini tangki dia ni. 2 kali tangki minyak saya betul tak? 130 liter. Liter simpan air. Tak ada kira besi. 130 liter. Dan dia boleh minum 130 liter ni berapa minit? Dia ambil masa. Kita kalau nak minum 130 liter, berapa lama kita ambil masa? Tak ada lama pun sebab tak sampah pun. Sebotol dah tak boleh masuk dah kan? Ni selama 10 minit je. Kan? Nanti kereta. Okey, lepas dia isi ni, dia boleh berjalan sejauh berapa lama? Berapa hari? 8 hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa henti. Ada tak pada binatang lain? Tak ada. Hebat tak? Sebab Apa yang hebat? Allah. Yang ramai yang perasan, dia tak berfikir tentang siapa yang menciptakan. Akhirnya, dia tertipu. Oh, hebat unta ni. Akhirnya, dia tak jadi orang beriman. Boleh? Allah suruh perhati ni pada unta supaya targetnya kita rasa kehebatan Allah, bukan kehebatan unta. Okey, apa lagi? Dia kalau... kenapa Allah cipta unta khas untuk orang Arab ni? dia boleh bau. Kenapa ni? Allah ciptakan dia, satu nak tunjukkan kehebatan Allah lah. Yang kedua, apa faedah dia? Unta boleh berjalan tanpa makan dan minum selama 8 hari. Apa faedahnya? Selain nak tunjuk kehebatan Allah. Geografi muka bumi tanah Arab tu sesuai. Kenapa? Padang pasir. Padang pasir. Bila padang pasir, susah makanan kan? Kemudian air pun susah. Kalau unta ni tak boleh bertahan 8 hari, apa jadi? Mati kan. Kita manusia mati. Unta mati dan orang Arab tu mati. Sebab apa? Tak sempat sampai ke Yaman dah mati. Betul? Maka Allah nak
rahmat Allah nak orang Mekah hidup dengan perniagaan, maka Allah cipta satu binatang khas untuk menyampaikan mereka ke Yaman, ke Syam. Iaitu boleh bertahan 8 hari tanpa makan, tanpa minum. Subhanallah, hebatnya Tuhan. Kita kalau musafir ke Mekah kan, berapa lama kita boleh bertahan tak makan dan tak minum? Betul ke 12 jam boleh bertahan ni? Kadang-kadang sementara nak sampai Mekah 3 kali makan kan? Itu bukan 8 hari, 8 jam je. Betul? Kalau 2 hari kita tak makan, mati. Betul tak? Okey, apa lagi? Kehebatan Allah pada ciptaan unta? Dia boleh bawa jarak jauh je, Ustaz. Mata dia. Tak. Mata dia, kalau kita perhati, tengoklah video. Bulu mata dia tu, Allah buat 2 lapis. Satu untuk biasa, satu lagi untuk tahan debu. Kenapa? Sebab padang pasir ni penuh dengan debu. Kalau datang angin kuat, kalau kita jadi apa? Kita sedang berjalan di tengah padang pasir, datang ribut kuat. Apa jadi? Habis, tak nampak dah masuk mata habis kan? Kita boleh jam kat situ. Tapi unta ni, tengah padang pasir, datang ribut kuat, debu habis pun tak ada masalah. Sebab dia ada penapis. Okey, lagi? Hidung dia Tapak kaki dia tenggelam. Dia tapak kaki, kalau perhati tapak kaki unta ni, kalau kambing masuk pada pasir tenggelam, lembu pun tenggelam, kuda pun boleh tenggelam. Tapi Allah cipta khas tapak kaki unta, padang pasir lembek macam mana, dia tak tenggelam. Kalau tenggelam, dia boleh angkat balik. Okey, lagi? Mulut dia, kita tahu tak unta makan apa? Dia pada pasir ni biasa ada apa? Ada tak tumbuh-tumbuhan yang menghijau? Ada? Tak ada kan? Jadi dia makan apa? Ni, nak pergi sampai ke Yaman ni, bukan 8 hari. Mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu. Dan perjalanan tidak ada RNR. Rumput-rumput hijau tak ada. Habis unta tu makan apa? batu lah. Ada pula makan batu. Makan daun-daun yang kering dan pokok-pokok yang berduri. Dia boleh makan pokok berduri. Dari mana tu? Sebab Allah cipta mulut dia khas. Makan pokok yang berduri tak melukakan dan boleh hancur dalam perut. Ada ciptaan khas yang Allah cipta di mulut dia tu. Okey. Hidung dia satu boleh bawa jarak jauh. Itu saya tak jumpa. Mungkin kot. Wallahualam. Itu anjing lah. Dia unta tak perlu cium jarak jauh. Itu anjing untuk. Dan unta ni binatang yang besar kan. Dia boleh bawa berapa kilo barang tu. Ni, perjalanan pada pasir jauh. Kalau pergi ke Yaman, bawa 5 kilo je. Habislah. Bankrupt lah perniagaan. Seberat mata dia. Berapa? Lebih kurang 300 kilogram. 300 kilogram kan? Bawa 1 ekor unta. Okey. Kalau bawa sikit, mana orang Arab tak boleh berniaga lah. Dalam perjalanan jauh dan lama. Tengok-tengok bawa balik kat Mekah, sikit je. Okey. Kemudian, unta ni, kalau nak bawa barang banyak kan, Allah jadikan dia tinggi. Kenapa Allah jadikan dia tinggi? Tak rendah macam kambing. Macam yang si pendek tu. Supaya bila tinggi, dia tak dah beban dia tu banyak sangat. Tapi kuda tak setinggi unta. Kuda boleh lari laju kan, tak penat pun. Sebab dia bila padang pasir, bila musim panas kan, tanah tu panas. Bila panas, haba dia akan naik kan. Jadi jarak antara perut unta dengan tanah Allah bagi tinggi supaya tak rasa sangat kepanasan. Dan bulu-bulu unta tu, kulit unta tu Allah cipta khas boleh tahan dengan cuaca yang tersangat panas 50 darjah Celsius dan juga boleh tahan dengan cuaca yang tersangat sejuk. Ciptaan Allah melalui kulit dia. Okey, bila nak isi barang banyak, Allah cipta khas untuk memudahkan orang Arab letak barang di atas belakang unta. Apa dia kemudahan tu? Barang banyak ni, 300 kilogram. Apa kemudahan tu? Dia boleh duduk. Supaya apa? Supaya senang nak letak barang kan. Nak letak apa, tak payah tangga, tak payah apa. Kemudian nak ikat. Kemudian setelah barang dah 300 kilogram, dah berat kan. Binatang lain tak boleh bangun dah. Kita pun tak boleh kan. Kita duduk letak 20 kilo je. Boleh bangun tak? Tak boleh. Tapi unta tu boleh bangun tak? Subhanallah, luar biasa
unta. Kenapa Allah cipta macam tu? nak suruh manusia berfikir. Ha? Yalah, boleh tak Allah ciptakan, okey, aku jadikan unta tinggi, kamu nak letak barang, kena panjat. Boleh kan? Kenapa Allah tak buat macam tu? Rahmat Allah. Susah tak? Ni, tinggi, kemudian nak panjat, nak susun satu, nak letak, nak ikat apa semua, makan masa. Jadi Allah jadi satu kemudahan, nak letak barang, unta boleh duduk, dah barang dah penuh, unta boleh bangun lagi. Subhanallah. Kan? Dan yang paling banyak dapat manfaat daripada unta siapa? Yang mana ni? Yang menentang Allah. Kenapa mereka menentang Allah? Tapi dalam masa sama, mereka yang paling banyak dapat manfaat daripada ciptaan Allah. Kenapa? Kenapa? Tak berfikir. Jadi untuk berfikir tentang kebesaran Allah, untuk kenal Allah, perlu tak berjalan jauh? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Ramai tak orang berjalan jauh? Ramai berjalan jauh. Kadang-kadang belanja dia 5,000, 10,000 kan, kos dia. Pergi Turki, pergi New Zealand, pergi mana lagi? Mana-mana kan? Nak tengok kononnya, nak tengok apa? Okey. Tapi akhirnya orang ni yang berjalan pusing satu dunia dah habis duit puluh-puluh ribu, bila balik iman dia meningkat tak? Jadi tak orang yang hebat dalam tadabbur Al-Quran. Ni yang tukang-tukang bawa ni. Perasan tak yang ikut tu iman dia meningkat setelah pusing dunia. Rajin baca Quran, rajin pergi masjid. Ada nampak kesan? Tak ada nampak. Dah tak nampak, kenapa bawa lagi? Okey, kenapa tak nampak? Kenapa tak ada? Kadang-kadang masa dia pergi melancong dia tak baca Quran langsung, betul? Kadang-kadang masa pergi melancong dia tak sempat berzikir. Sepatut semakin tengok ciptaan Allah semakin mudah nak berzikir, semakin mudah nak beramal soleh. Tapi kenapa tak berlaku? Dia tengok tak ciptaan Allah? Kenapa iman tak meningkat? Sebab dia tak yang zuru. Ha? Yang zuru. Dia tak yang zuru. Dia hanya yang rauna. Boleh? Ini contohlah. Ini ciptaan Allah. Kalau perhati, akhirnya dia akan kenal Allah dan taat. Tapi kalau dia hanya melihat ciptaan Allah, akhirnya hasilnya apa? Seronok dan puas. Setakat tu je. Sebab tu ulama kata orang yang melihat kebesaran Allah tapi tak memerhati, dia hanya seronok dari segi fizikal. Tapi hati dia tak tenang, jiwa dia tak bahagia. Sebab itulah bila balik je kat rumah jadi penat. Tapi orang kalau dia perhati ciptaan Allah, walaupun badan dia penat, tapi jiwa dia tenang, hati dia tenteram, dan bila dia solat, dia beribadat pada Allah, dia khusyuk, dia rasa kemanisan. Hasilnya kemanisan. Boleh? Yang ni pergi lihat ciptaan Allah, duit dah habis banyak, akhirnya fizikalnya seronok, tapi bila solat apa dah? Malas. Lepas tu cepat. Lepas tu asyik jamak kasar. Nampak tak? Beza. Okey ke? Jadi saya nak nasihat pada diri saya dan semualah. Jangan bawa orang untuk tengok ciptaan Allah tapi hasilnya tak ada. Badan penat, jadi takut-takut amilatun nasibah. Duit habis, iman tak meningkat. Kan? Jadi baca Quran pun rasa mengantuk, malas je. Jadi apa faedah kamu lihat kebesaran Allah? Tak ada faedah. Ya? Saya bagi analogi kan, analogi. Bila kita cinta pada seseorang, katalah isteri ke, dia masak sedap kan? Dan masa kita makan makanan dia tu, rasa sedap tak makanan tu? Sedap kan? Dan yang masak siapa? Orang yang kita cintai. Okey? Tapi lepas kita makan katalah duduk setengah jam.
Lepas tu kita duduk dengan dia, isteri yang masak tu, berapa lama? Kita duduk dengan masakan dia setengah jam, tapi duduk dengan dia berapa lama? 23 jam setengah. Mana kita lebih seronok? Duduk ketika makan makanan dia ataupun duduk dengan dia sendiri? Dengan dia sendiri. Dengan dia. Kenapa lebih seronok duduk dengan dia? Bukan makan pun. Sebab cinta. Kalau boleh makanan sedap pun, kita nak cepat sudah. Kenapa? Nak jumpa dia. Betul? Betul ke tak? Ini mula-mula kahwin. Dah tua-tua tu, tak jumpa pun tak apa. Okey? Kita bila tengok ciptaan Allah, termasuklah makan, sedap kan? Tengok tasik, ya Allah cantiknya. Ada tempat-tempat kalau kita pergi, saya pun tak pergilah, tengok dalam video kan, di mana? Maldives . Oh, cantiknya. Kan? Orang sanggup berbelanja puluh-puluh ribu duduk kat situ 1 minggu kan? Tapi solat 5 minit. Tak khusyuk. Jadi kenapa? Kalau kita dengan orang, duduk dengan masakan dia setengah jam, tapi duduk dengan dia lama. Tapi kita dengan Allah, duduk tengok ciptaan Allah lama, tapi bila solat dengan Tuhan, duduk sekejap. Kenapa? Sebab tak rasa cinta. Silap di mana? Silap itu tak. Yang suruh. Ni. Kaedah dia salah. Kalau dia lihat, dia seronok kat sini. Seronok masa melihat langit, melihat tasik, melihat sungai, dia seronok kat sini. Tapi hasilnya solat jadi malas. Sebab dia tak rasa kebesaran pencipta ni. Tapi kalau dia perhati, duduk kat sini dia tak seronok. Sebab apa? Kenapa duduk kat sini dia tak seronok? Sebab yang dia, bila dia tahu yang ni cantik, yang ni hebat, mana yang menciptanya? Jadi takkan aku nak duduk tempat yang kurang hebat lama dan duduk dengan Tuhan yang lagi hebat, duduk sekejap. Maka dia ambil masa sekejap je kat sini. Tapi dia ambil masa lama kat sini. Betul kan? Betul kan? Betul. Nabi banyak tak tengok tasik-tasik biru, sungai-sungai, pokok-pokok banyak? Tapi bila Nabi solat, lama tak? Lama. Kenapa? Sebab Nabi perhati unta, perhati langit. Untuk melihat kebesaran Allah. Jadi dia duduk kat sini sekejap, tapi bila solat lama. Okey? Habis lah? Baru satu benda kan? Unta. Yang kedua, wa ilas sama'i, dan kepada langit. Kepada langit. Kenapa? Ini Allah nak mencela. Yang kedua, kenapa mereka tidak memerhati ke langit? Perhati langit ni bukan tengok langit, tapi berfikir apa yang kita patut fikir. Kaifa, bagaimana rufi'at, ia diangkat ataupun ditinggikan. Kita berfikir tak? Macam mana langit tu fikir tak? Pernah? Macam mana? Betul? Ni Allah kata fikir tak? Bagaimana langit tu diangkat? Fikir tak? Macam mana? Cuba beritahu sikit. Tak ada tiang. Dia fikir-fikir tak jumpa tiang. Itu bukan fikir tu. Tak, langit tanpa tiang memang kita dah tahu. Ya Allah bukan nak kita tahu langit tak ada tiang. Bukan itu ya Allah nak. Ya Allah nak apa dia? Sampai kita rasa kehebatan Allah dan bila beribadat khusyuk. Sebab apa? Sebab aku nak sembah Tuhan yang sangat hebat. Tengok, langit 7 lapis dia boleh tinggikan tanpa satu tiang. Kemudian dia boleh letak matahari, boleh letak bulan tanpa pelekat kan, tanpa kabel, tanpa wayar, bintang-bintang berjuta-juta. Dia letak macam tu je. Dan bila siang dia hilangkan balik. Ya Allah, hebatnya Allah. Maka kesannya kita solat semakin khusyuk. Nak bangun malam pun semakin rajin. Setengah jam tak cukup. Nak bangun lagi sejam. Kenapa? Aku nak sembah Tuhan yang sangat hebat. Okey. Cuba buka surah Fatir. Ayat 41. Ayat 41. Innallaha
Yumsiku samawati wal ard. Ha? Apa dia? Antazula. Kemudian walain Walain zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Lepas tu innahu kana haliman ghafura. Okey, cuba kita ada buat yang ni. Ini salah satu cara untuk kita berfikir sehingga kita rasa kehebatan Allah. Allah bagi cara kaedah. Cuba terjemah. Innallah yumsiku. Menahan ni. Menahan langit. Kan Allah tanya, bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang? Jawapannya sebab Allah tahan. Kan? Kita kalau letak apa ni? Tudung periuk kan? Kita pegang tudung periuk, kemudian lepas. Jatuh tak? Jatuh. Kalau saya pegang tudung periuk, kemudian tak jatuh. Keluar tak berita TV3? Keluar. Sebab apa? Apa hebat saya? Apa hebat saya? Tudung periuk je. Tak ada tiang kan? Tudung periuk besar ke kecil? Kecil. Dan baru 1 minit. Keluar tak berita? Terkejut tak manusia? Jadi kenapa yang saya tu terlalu kecil orang terkejut? Yang Allah ni bukan tudung periuk. Langit yang jauh lebih besar daripada bumi. Dan berapa lapis? 7. Kenapa tak terkejut? Kenapa solat lambat? Kenapa solat sekejap? Kenapa asyik 3 cool je? Kenapa? Okey, sesungguhnya Allah menahan langit-langit dan bumi antazula daripada hilang. Kan? Wala in zalata, kemudian dan pasti sekiranya zalata. Apa dia zalata? Kalau langit itu Allah tak pegang, apa berlaku? Jatuhkan. Kemudian in amsakahuma, tidak ada seorang pun yang boleh pegang selain daripada Allah. Betul tak? Kalau Allah lepas je langit, habis. Kemudian Allah kata apa? Hujung innahu, sesungguhnya dia adalah maha halim. Apa makna halim? Kita dah jumpa banyak kali halim. Apa makna halim? Tengok ayat ni, hujungnya Allah tutup dengan 2 sifat. Halim, ghafur. Ada kaitan dengan ni. Ada kaitan. Apa makna halim? Apa dia? Penyabar. Dia apa beza dengan sabar? Sabar pun bahasa Arab. Halim, sabar juga. Apa beza? Penyantun lagi tak faham. Sabar dah betul, tapi apa beza perkataan halim dengan perkataan sabar? Kita dah banyak kali jumpa ni. Ada pelajar nak jawab ke? Kalau saya tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Akhirnya sampai mati saya jawab. Siapa ingat apa makna halim? Ha? Bukan. Jadi apa beza sabar dengan halim? Soalannya apa beza sabar dengan halim kan? Dia beza macam ni. Dia halim, Allah boleh nak turunkan azab kepada manusia yang derhaka kepada Allah kan? Walaupun orang tu buat salah sekali je, Allah boleh turun bila-bila masa. Apatah lagi orang tu syirik dan kufur pada Allah berpuluh tahun. Boleh tak bila-bila masa Allah turunkan azab? Boleh tak? Boleh. Dalam keadaan Allah mampu menurunkan azab, tapi Allah tahan. Itu tahan dipanggil halim. Sabar ni kadang-kadang tahan. Sebab apa dia tahan? Tak balas. Sebab dia tak mampu. Itu sabar. Contohlah orang pukul saya. Saya dah lembek je. Saya pun cakap pada kawan tu, okey, saya sabar. Itu sabar ke halim? Sabar. Sebab saya memang tak mampu. Tapi dalam keadaan dia pukul saya, sekali je, saya masih sihat. Saya lebih kuat pada dia. Saya boleh tampar dia 10 kali. Tapi saya tahan. Itu apa? Halim.
Jadi apa kaitan sifat Halim, Ghafur, Maha Pengampun dengan cerita ni? Apa kaitan? Ini termasuklah yang zurun. Yang zurun bukan ciptaan Allah saja, tapi yang zuruna ayat-ayat Allah. Apa kaitan? Apa? Kuat sikit Fatih. Kuat sikit. Allah ampunkan dosa-dosa orang yang tak perhati, bersabar, menahan langit. Yalah, apa kaitan dengan cerita ni? Ada langit besar tak? 7 lapisan tanpa tian. Kenapa tak jatuh? Allah tahan. Okey, di bawah langit tu ramai tak manusia yang kufur pada Allah, lawan Allah? Ramai tak? Senang tak Allah nak azab mereka? Dengan cara apa? Lepas je. Betul? Kenapa Allah tak buat? Haliman. Kenapa Allah haliman? Sebab Allah ghafura. Boleh? Tengok, bila kita tadabbur ayat dan kita faham, kita rasa tak rasa, ya Allah, sayangnya engkau pada kami. Kita berapa banyak buang masa kufur nikmatkan, tapi Allah masih bagi sihat. Mengumpat, tapi mulut okey lagi kan? Mata boleh tengok terang, tapi masih tengok benda yang, ya Allah, sayangnya Allah pada kita. Okey. Kemudian, wa ilal jibali. Oh, tak habis juga. Okeylah, kita habiskan bahagian ni. Wa ilal jibali, dan kepada jibal. Pada jibal, gunung. Allah suruh apa ni? Tengok gunung. Allah suruh tengok ke, perhati ke, panjat? Perhati. 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 Tengok perintah Allah suruh perhati, tapi yang ramai manusia Panjat. tak faham perintah Allah. Panjat, tengok kan? Allah kita perhati pada gunung, tak payahlah pergi panjat. Kan, sampai 10 jam baru sampai ke muncak, penat letih bawa barang. Tapi tak perhati, yang Allah kata perhati. Faham? Okey, lepas unta, langit. Kan? Unta sebab apa? Sebab dekat dan banyak manfaat pada orang Arab. Langit pula, kenapa? Yang kedua? Tak, orang Arab tengok setiap hari tak langit. Jelas tak? Clear kan? Okey. Yang ketiga, gunung pula. Kenapa gunung? Kenapa tak kata tengok pada pokok-pokok? Dan di pada pasir banyak apa? Gunung. Dia musafir ke Yaman, kanan gunung, kiri gunung, depan gunung kan? Jadi Allah kata cuba perhati. Jangan panjat, jangan tengok, perhati. Perhati apa ni? Kaifa, bagaimana nusibat. Apa makna nusibat? Nusibat dipasakkan. Jadi kalau kita fikir bagaimana Allah pasakkan gunung, kita akan rasa kehebatan Allah. Okey, sekarang cuba fikir sehingga kita rasa kehebatan Allah dalam memasak gunung. Cuba fikir. Ni saya cukup geram. Orang yang suka panjat gunung tapi solat lambat. Orang yang suka berjalan kan, suka pergi duduk kat gua kan, tapi tak ikut perintah Allah. Sebab dia tak ikut arahan dia. Arahan perhati, bukan panjat. Okey. Cuba. Bagaimana Allah pasak tu sehingga ya Allah hebatnya. Sehingga terkeluar ya Allah hebatnya engkau. Manusia memang tak mampu. Syakir. Kenapa kita kalau buat cari duit macam-macam cara kita fikirkan, kreatif sangat. Tapi bila nak fikir tentang ciptaan Allah, kita tak kreatif. Kenapa? Okey, bila kita nak rasa kebesaran Allah, kita kena banding dengan apa yang manusia buat. Okey. Kalau manusia nak pasak apa-apalah, nak bina bangunan yang tinggi kan, katalah 100 tingkat ke 200 tingkat, dia perlukan apa? Piling kan? Piling tu berapa dalam? Katalah setinggi bangunan. Dan kos nak piling kat dalam tu, kos dia
masa dia, berapa ramai tenaga, berapa ramai. Berapa banyak kos, berapa lama. Kan? Betul kan? Dan setelah siap, kadang-kadang runtuh. Sebab apa? Dia dibawa oleh manusia. Okey, gunung pula. Allah nak piling gunung dalam tanah tu, tahu tak berapa dalam masuk gunung dalam tanah? Ha? Kenapa tak tahu? Kan Allah suruh fikir. Okey, gunung kan. Orang tahu gunung paling tinggi gunung apa? Kalau kat Malaysia gunung paling tinggi? Kinabalu. Itu je orang tahu. Tapi manusia tak tahu. Gunung yang paling tinggi, yang paling dalam, gunung apa? Everest juga. Sebab kata ulama, yang Allah pasat dalam bumi sama dengan yang di atas. Kalau atas ni katalah berapa tinggi? 4,000? 8,000 meter kan? Maka kat dalam pun? Okey. Kemudian bila Allah nak pasat 8,000 meter kat dalam, apa alat yang Allah perlukan? Tak ada. Berapa masa yang Allah perlukan? Kun fayakun. Berapa kos? Berapa tenaga? Tak ada. Hanya kun fayakun. Okey. Bila Allah dah pasatkan dengan kun fayakun, berapa lama bertahan? Gunung ni, kalau datang ribut taufan kan, rumah boleh tumbang, pokok boleh tumbang, bangunan 100 tingkat pun boleh tumbang. Tapi kalau kena gunung, apa jadi? Apa jadi? Sebab itulah gunung ni tak bergerak langsung. Sebab apa? Yang memasaknya ialah Allah. Dan apa faedah gunung ni kepada manusia? Tadi kehebatan Allah, sekarang rahmat Allah. Apa faedah gunung kepada kita? Apa dia? Allah sebut dalam surah Luqman kan, Allah cipta pasakkan gunung supaya bumi tak bergoyang. Maknanya kalau tak ada gunung, okey, kenapa bila tak ada gunung bumi bergoyang? Apa? Benda-benda ni sepatut kita belajar waktu di sekolah lagi kan. Subjek apa? Sains. Tapi tak ada kan? Tak ada. Sebab sains ke geografi semua daripada sistem barat. Dia tak ada kaitan dengan ciptaan Allah. Semakin belajar, semakin cinta dunia. Bukan semakin kenal dan cinta Allah. Okey, kenapa? Bumi kalau tak ada gunung, bergoyang. Kenapa? Bumi tu dia bergerak. Bumi? Dia bergerak. Tapi kalau dah pasak dengan gunung, dia bergerak juga kan? Dia bergerak juga. Bumi memang bergerak 24 jam. Pasak ke tak pasak, dia memang bergerak. Tapi ada sebab lain. Dia ada akar. Tak. Dan kalau kita naik kapal terbang kan, biasa naik kan, bila kita tengok daripada atas, banyak tengok tanah ataupun banyak tengok laut. Laut kan? Pasal apa? Sebenarnya bumi ni, tanah ni, daripada bumi ni hanya 1/3 je. Keliling-keliling dia tu semua adalah laut. 30? Jadi cuba bayangkan kalau bumi yang kecil tu duduk dikelilingi oleh laut. Apa jadi? Saya bagi analogi kan. Kalau bola, di kolam yang besar, kita letak bola kat tengah. Kan? Air lebih banyak daripada bola kan. Bola kecil je. Apa jadi dengan bola tu? Goyang. Sebab apa goyang? Sebab dia duduk dalam air. Sama juga bumi yang kecil ni, tanah yang kecil ni, 1/3 je duduk dalam air yang besar, dia akan goyang. Bagaimana Allah nak bagi bumi tu tak bergoyang? Yang duduk dalam air. Ni. Boleh? Kenapa Allah buat macam tu? Boleh tak Allah nak buat bumi je tanpa laut? Boleh tak? Dan tak payah gunung. Boleh kan? Kenapa perlu laut dan perlu pula gunung? Supaya manusia berfikir dan supaya manusia semakin nampak kehebatan Allah. Sebab tu Allah kata yang berfikir kehebatan Allah ni siapa? Ulul albab. Ni. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil. Kemudian Allah beritahu siapa ulul albab? Satu, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan.
Kemudian wa ala junubihim. Yang kedua, ulul albab siapa? Wa yatafakkaruna fi khalqillah. Boleh? Jadi orang yang berakal siapa? Bukan yang lulus universiti. Bukan yang ada PhD. Kan? Bukan yang suka buat kajian. Bukan. Semua yang tak berakal tu. Yang berakal siapa? Allazina yazkuruna Allah. Yang sentiasa ingat dan zikir pada Allah bila ni? Semua keadaan. Bangun dia ingat pada Allah, baring dia ingat pada Allah, pakai baju dia ingat pada Allah, hujan ingat pada Allah, bersin ingat pada Allah. Dan yang kedua? Kan? Ada tak yang ketiga dia lulus dalam peperiksaan? Tak ada. Berapa ramai yang lulus universiti ada PhD tapi tidak ada dua? Dia bukan ulul albab. Boleh kah? Boleh. Jadi dua ni tak boleh pisah. Bila dia sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah, membawa kepada dia mesti taat pada Allah sepanjang masa. Bila dia taat pada Allah sepanjang masa, membawa pula dia akan lagi-lagi berfikir tentang ciptaan Allah. Betul kan? Betul. Okey. Itu contohlah bergerak macam awan. Bergerak macam awan. Sebab gunung di bumi berpusing tak? Bila bumi berpusing, gunung pun berpusing. Dan bumi ni bulat ke, lepek ke, tiga segi? Bulat, ada dalil? Dia Al-Qadhi Shuraih bila dia baca ayat ni, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bila baca ayat ni dia kata apa? Jom kita keluar sekarang juga pergi jumpa unta dan kita fikir. Sebab apa? Allah perintah. Itu pengajian yang betul. Kan? Tapi berapa ramai yang belajar sekolah menengah, sekolah rendah, universiti tak pernah berfikir pasal unta. Sebab tu akhirnya lagi lulus tinggi lagi tak kenal Tuhan. Okey? Apa tu? Daha makna apa? Bentang. Itu bukan menunjukkan bulat. Itu hamparan, bukan menunjukkan bulat. Okey, kita habiskan bahagian ni. Bahagian melihat ciptaan Allah. Satu last sekali, nusibat dipasak, bagaimana ia dipasak. Yang kedua, yang keempat, satu unta, langit, gunung. Yang keempat, bumi. Dan kepada bumi, lihatlah, perhatilah kepada bumi, apa dia? Kaifa? Bagaimana ia dihampar. Hampar. Apa maksud hampar? Apa mana? Ialah bentang, hampar. Ada dalam surah apa? Alam naj'alil arda mihada. Ini makna sama semua ni. Sutihat, mihada. Apa yang Allah nak beritahu ni? Allah suruh kita berfikirkan. Kamu tak tengok ke bagaimana Allah hampar bumi? Makna apa? Kalau kita fikir, kita akan rasa kebesaran Allah. Okey, di mana kebesaran Allah dalam menghampar bumi? Yalah, luas kan. Jadi di mana kebesaran Allah tu? Macam-macam ada. Binatang ada, hutan ada. Itu boleh juga satu poin. Makna bumi yang besar dan boleh menampung semua jenis. Tumbuh-tumbuhan, tak tahu berapa juta jenis kan. Haiwan, tak tahu berapa bilion. Manusia, tak tahu. Semua boleh duduk di atas bumi. Dan kenapa semua boleh duduk? Sebab Allah jadikan bumi mihada. Apa dia mihada? Iaitu seperti hamparan. Tidak terlalu keras. Kalau keras, boleh tak kita bercucuk tanam? Dan manusia semua mati. Ataupun Allah jadikan bumi itu lembut. Semua tempat lembut. Apa jadi? Tenggelam. Boleh? Dan dalam bumi pula, ke atas tempat manusia tinggal. Dalam bumi ada apa pula? Makanan, ada bahan galian. Dan juga tempat simpan mayat. Cuba fikirkan.
Kalau bumi itu keras dan manusia yang dah mati tak boleh nak tanah dalam bumi, apa jadi? Apa jadi? Busuk habis. Ya Allah. Hebatnya Tuhan jadikan bumi sutihat. Boleh tinggal, boleh berjalan, boleh tanam, boleh buat bangunan 100 tingkat. Manusia bangga boleh bina bangunan pencakar langit. Dia lupa dia boleh bina bangunan pencakar langit sebab bumi yang Allah sutihat. Betul? Okey, cukup sampai ayat 20. Kita sambungkan datang insya-Allah.